Anwar Ibrahim ni sekarang sedang melamar seluruh rakyat Malaysia, konon dia nak jadi Perdana Menteri. Jadi kita kena tahu dia ni siapa. Dia yang nak melamar rakyat Malaysia ni siapa? Ya, siapa? Layak atau tidak dia melamar rakyat Malaysia ini untuk jadi Perdana Menteri? Pertama, kenapa dia tidak layak? Kita boleh tengok ni. Ini dia punya kerja lah ni. Dia dan kumpulan-kumpulan ni. Yang kedua, kenapa tak layak jadi Perdana Menteri? Bohong. Orang bohong tak layak, tuan-tuan. Ya, bohong tak layak. Pembohongan 16 September. Saya bersama dengan pemimpin keadilan DAP PAS dan tanda tangan surat kepada Perdana Menteri Amlan Badawi meminta ada pertemuan segera. Mengapa harus ada pertemuan segera? Kita nak bincang bagaimana peralihan kuasa ini dapat dijalankan dengan aman dan tentera. Oleh kerana isu 16 September di mana ramai orang percaya kepada janji Anwar yang lebih kurang menjamin yang 16 September, termasuk saya sendiri. Semasa itu saya di bawah tahanan ISA di Kemunting dan Anwar ada jumpa saya di mahkamah. Dan beliau beritahu kata, jangan susah, tak lama lagi awak akan keluar sebab kita akan bentuk kerajaan 16 September. Yang ketiga, dia sokong LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Parti keluar ramai-ramai, tuan-tuan. Ini parti Anwar Ibrahim, parti yang ingin menjadi ketua kerajaan konon. Sebelahnya Chandra Muzaffar, bekas orang nombor 2 Parti Keadilan, dah keluar. Sebelahnya ialah Ezam Makno, Ketua Pemuda, keluar. Sebelahnya Zahrin Hashim keluar. Kawan Anwar Ibrahim 30 tahun, ahli parlimen Bayan baru keluar. Yang pakai ketayap itu Datuk Zulkifli Nordin keluar. Ahli parlimen Kulim Bandar Baru yang juga peguam Anwar Ibrahim. Sebelahnya yang Cina itu Wee Chi Kiong, ahli parlimen Wangsa Maju, keluar. Sebelahnya yang Cina itu Tan Ti Beng, ahli parlimen Nibong Tebal, keluar. Elizabeth Wong adalah link antara George Soros dengan Malaysia, melalui NGO-nya Suaram, dan sebagainya. Dan beliau yang aturkan pertemuan, dan saya tahu tentang pertemuan tersebut. Saya tahu sebab Wan Azizah yang menyatakan kepada saya. Ke-8, faham pluralisme. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Nabi pesan, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Tapi apa berlaku? Kawan Anwar Ibrahim keluar, namanya Ustaz Ismail Mina. Ustaz Ismail Mina sama-sama bersama dengan Anwar Ibrahim dalam pelbagai perkara, daripada universiti sampai tubuhkan ABIM, keluar menulis satu buku bernama Bahaya Faham Pluralisme. Dalam buku itu ada ucapan Anwar Ibrahim dalam bahasa Inggeris diterjemah dalam bahasa Melayu. Ucapan itu yang Anwar Ibrahim sebut semua agama sama, faham pluralisme. Bila sebut liberalisme dan pluralisme, kita kena faham antara doktrin, konsep mereka ialah bebas. Bebas. Nak interpret agama ni ikut suka. Sebab itu Datuk Seri Anwar dia rasa lazat dengan Safri Audi, yakni bebas berfikir. Dalam tulisan yang diterbitkan oleh IKD pun demikian juga. Mana bebas sebebasnya, bebas interpret. Jadi sebab itu pluralisme agama bagi Datuk Seri Anwar, sebab itu dia mengatakan bahawa jalan keselamatan, salvation itu berbagai-bagai. Firstly, Allah issue. I mean, it's completely insane, if not ridiculous, to suggest that you can impose upon others, non-Muslims, a law denying them the right to call their God whatever name. You can call any other name except Allah. So there's a law. And Christians, I mean, here, my brother Michael Bong is here. I mean, very strong networking among the Christians in Sarawak rejected this. But this can only come from a ruling establishment or clique that is myopic, racist, or clearly intolerant and undemocratic.
Nombor 9, I support all efforts to protect the security of the state of Israel. Dia menyebut, dia menyokong segala usaha untuk melindungi keselamatan negara Israel. Dia sebut perkara itu. Umat Islam yang sokong Yahudi adalah pengkhianat agama. Mengiktiraf kewujudan negara Israel merupakan tindakan khianat kepada agama. Itu fatwa yang ditandatangani 63 ulama terkemuka Islam dalam perjuangan mempertahankan Palestin yang dijajah rejim Zionis sejak 1948. Pengerusi pentadbiran Yayasan Al-Quds Malaysia, Nasharuddin Mat Isa berkata, mana-mana organisasi mahupun individu yang menyatakan sokongan terhadap Yahudi itu juga khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Fatwa ini telah ditandatangani oleh 63 ulama, antaranya Syekh Muhammad Ghazali, Dr. Yusuf Qardawi, Dr. Hammam Said daripada Jordan, Dr. Mujahid Abdullah Azam, Dr. Abdullah Azam daripada Jordan, almarhum syahid, Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Syekh Abdul Rahman Abdul Khaliq, Sadiq Abdul Majid, Dr. Aisam Al-Bashir, Dr. Syekh Hafiz Salama, Mustafa Mashhur dan sebagainya. Fatwanya berbunyi, jihad adalah satu-satunya cara untuk membebaskan Palestin. Tidak boleh sama sekali 1 inci pun tanah Palestin itu diberikan kepada Yahudi. Tidak ada mana-mana individu, mana-mana organisasi boleh membenarkan tanah Palestin ini diberikan kepada Yahudi, kerana inilah sebahagian daripada perjuangan yang berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Fatwa yang dibacakan itu juga memperincikan menjadi amanah setiap umat Islam membebaskan bumi Palestin daripada cengkaman Zionis. Wa inna hadzal i'tiraf khiyanatan lillahi wa rasulihi wal amanah allati wukila ila al-muslimin al-muhafiz 'alaiha. Dia kata, kalau kita ni tanazul, kalau kita ni memberi ruang, kita mengiktiraf, kita merasakan simpati, kita nak pertahankan Yahudi dan Israel dan sebagainya, ini adalah merupakan khianat kepada Allah dan Rasulnya dan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita seluruh orang-orang Islam. Bekas timbalan Presiden PAS itu juga mengadakan pertemuan dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Kuwait baru-baru ini. Selain mengucapkan terima kasih kepada rakyat dan kerajaan Malaysia yang sentiasa menyokong usaha pembebasan Palestin, ada nada kesal daripada pemimpin Hamas itu ekoran kenyataan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilapor menyokong keselamatan sebuah negara Israel. Pertemuan ini diadakan di Istana Emir Kuwait semasa rangka lawatan Haniyeh ke beberapa negara Arab. Kenyataan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang dilaporkan Wall Street Journal dibangkitkan. Kebimbangan dizahirkan Haniyeh dan pemimpin lain yang hadir. Menyatakan pertamanya kehairan mereka lah kenapa kenyataan sedemikian boleh keluar, dan menyatakan juga kebimbangan mereka kalau sekiranya ini menjadi pegangan adalah satu yang amat berbahaya kepada agama itu sendiri dan juga kepada rakyat Palestin.